Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sambung muka surat 76. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kelima. Maknanya rukun solat, rukun semayang yang kelima pula. Rukuk serta tamakninah padanya. Rukuk ni bahasa Arab, dalam bahasa Melayu makna rukuk ialah tunduk. Serta tamakninah. Tamakninah maknanya ketenangan. Rukuk serta tamakninah padanya. Rukuk ialah membongkok ke hadapan. Itu dari segi istilah. Dari segi bahasa tadi rukuk maknanya tunduk. Dari segi istilahnya ialah membongkok ke hadapan. Sekurang-kurangnya rukuk, maknanya paling ringkas rukuk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira sampai dua tapak tangannya. Kepada apa? Iaitu kepada dua lututnya, yang tangannya yang sederhana. Jadi maknanya kalau tangan orang yang jenis terlampau panjang tak terpakai yang tu. Ataupun tangan jenis terlampau pendek pun tak terpakai juga. Tangan yang sederhana makna yang tangan yang ghalib, yang biasa-biasa, manusia yang normal. Jadi tangan itu pegang lutut. Pegang lutut kira rukuk dah lah tu. Itu sekurang-kurang rukuk. Jangan pergi pegang betis. Ada kita tengok orang semayang pegang betis. Gimana betis ni? Orang semua pegang lutut. Yang keduanya, rukuk yang sempurna. Tadi sekurang-kurang rukuk, maknanya paling simple lah. Tapi kalau yang paling afdal, rukuk yang sempurna ialah menyamakan belakangnya dan tengkuknya sekira-kira jadilah keduanya lurus sebagai papan. Bongkok dia tu belakang badan sampai ke tengkuk straight macam papan. Faham? Jadi jangan pergi dongak kepala. Ada orang semayang dongak kepala rukuk. Tak nak dongak kepala. Dia rukuk gini. Benda buat benda. Nak buat gimnastik apa situ. Pandang tempat sujud. Kemudian tempat sujud ke depan lah, tu punggung orang. Punggung sah depan. Tengok tempat sujud. Tempat sujud bawah. Dan jangan terlampau tunduk. Tengok kaki dia apa? Tengok kaki orang. Kaki dia. Jadi pandang bawah je. Pandang bawah ni daripada badan sampai kepala ni straight. Tu paling afdal, sempurna. Ada juga ulama kata pergi letak cawan, air tak tumpah. Cuba try tengok. Nampak? Dia letak macam gelas ke apa atas ni, cawan yang stabil lah. Kan? Cawan ini makna kata air tak tumpah. Maknanya straight lah badan dia tu, nak maksudkan begitu. Bukan suruh pergi letak cawan ni semayang tak cawan pula. Tapi nak ceritanya nak maknakan bahawa lurus.
Baik. Kaki apa tu? Papan yang sekeping, macam papan sekeping, serta meluruskan kakinya. Kaki lurus daripada punggung peha sampai ke betis straight, jangan bengkok-bengkok kaki, straight. Dan juga telapak kaki menghadap kiblat, jangan kengkang. Ini sebelah kanan pergi ke Pantai Remeh, sebelah kiri pergi Manjung. Nampak? Dua-dua straight menghadap kiblat, jarinya tu straight gini. Jangan gini. Kaki. Masa berdiri pun macam tu juga, rukuk pun macam tu juga. Okey. Kakinya, meluruskan kakinya, betis dan peha, dan memegang dua lututnya. Pegang lutut lutut sendirilah, dengan kedua tangannya, serta menjarangkan anak-anak jarinya. Pegang lutut tu buka, bukan kuncup. Ni lutut pegang gini, gitu. Pegang biasa, jangan pegang kuat sangat kan. Dia takut lari pula lutut dia. Sekurang-kurang rukuk bagi orang yang sembahyang duduk. Ni cerita sembahyang duduk pula. Tadi cerita sembahyang orang biasa diri. Okey, bagi orang sembahyang duduk. Sembahyang duduk yang dimaksudkan sini duduk di atas lantai kan? Tapi bolehlah nanti kita kias pada duduk atas kursi. Sekurang-kurang rukuk bagi orang yang sembahyang duduk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira menyamai dahinya akan kepala lututnya. Macam mana faham ayat ni? Dia kata sekurang-kurang rukuk bagi orang sembahyang duduk menyamai kepalanya dengan kepala lututnya. Macam mana tu? Macam mana nak faham ayat ni? Macam mana, Man? Letak sini, kat lutut. Jadi gini. Ni sembahyang duduk. Yang duduk ginilah. Duduk sembahyang duduk ni sama ada duduk duduk iftirash. Duduk iftirash macam duduk antara dua sujud. Gini. Jadi yang dikatakan rukuk menyamai kepala dengan bahagian lutut ni lutut kita naik ke atas. Ni kepala. Macam ni tu maksud dia. Bukan kepala pergi letak ke lutut. Jadi sebab itulah baca kitab kena ada guru. Kalau tidak dia buat faham sendiri. Baik, jadi itu sekurang-kurang rukuk. Itu paling kurang bagi orang sembahyang duduk. Rukuk yang sempurna bagi orang yang sembahyang duduk. Ni cerita afdal pula. Orang yang sembahyang duduk, rukuk yang paling sempurna, paling elok, paling afdal ialah menyamai dahinya akan tempat sujudnya. Pula dah sama dengan tempat sujud pula. Macam mana? Sembam tu. Kalau sembam jadi sujud. Baik. Jadi ni orang sembahyang duduk ni dianggap dia berdirilah, sebab dia tak boleh berdiri, dia pun sembahyang duduk. Jadi tempat sujud dia mana? Tempat sujud dia depan ni kan. Jadi naik ke atas kawasan tempat sujud tu. Jadi di sini. Macam ni. Itu paling sempurna rukuk bagi orang yang sembahyang duduk. Tapi banyak kita buat macam ni je. Itu sekurang-kurang. Tapi seafdal-afdal gini. Mana? Kedepankan lagi kepala tu. Barulah nampak macam rukuk betul. Seolah-olah lah. Baik. Kemudian tak dia tulis. Kita kiaskan semayang yang duduk atas kursi. Jadi sama juga. Bila semayang duduk atas kursi, kepala lutut ni sini. Itu sekurang-kurang. Paling afdal kedepankan sedikit. Nak kedepankan sedikit. Dia afdal ni maknanya dia mampu buat. Kalau dia tak mampu buat, ambil sekurang-kurang lah. Ambil sekurang-kurang. Kemudian selesai. Tamak ninah pada rukuk. Tamak ninah apa makna tadi? Ketenangan. Tenang. Jangan gopoh-gapah. Tenang. Sekurang-kurang tamak-ninah dalam rukuk itu bahawa tetap sekalian anggotanya. Paling kurang tamak-ninah ni tetap sekalian anggota. Maksud tetap sekalian anggota diam. Jangan bergerak. Semua anggota tu jangan bergerak apa? Sekurang-kurang. Dalam keadaan sekira-kira ada masa penceraian di antara turun rukuk dan bangun daripadanya. Sini biar nampak masa turun tu ada berhenti, kemudian ada naik. Jangan yang tak bolehnya turun loncat tu. Faham tak? Macam spring. Allah, mula naik balik. Dia yang sekurang-kurang tamak ninah, Allahu Akbar, berhenti.
Nampak berhenti tu walaupun sekejap. Dalam setengah kitab lain sebut kadar subhanallah. Kadar subhanallah tu bukan suruh pergi baca subhanallah. Maksud kadar dia. Subhanallah tu maknanya satu bentuk satu masa yang singkat, sekejap sangat. Jadi sekejap tu biar berhenti semua, jangan bergerak apa. Hatta nak garu-garu pun nanti dia berhenti dulu sekejap. Itu untuk nak dapat tamak ninah. Sami Allah liman hamidah. Yang tidak. Setakat ni rukuk. Mudah aja nak rukuk. Banyak yang silap kan, membengkok-bengkokkan. Jangan bengkok lutut. Ada orang dia buat bengkok lutut. Lutut straight. Lain lah kalau lutut dia memang bengkok dah. Masa jalan pun bengkok dah. Nak ni masa jalan elok, tapi bila time rukuk dia buat bengkok, tak boleh. Straight betul. Tangan pegang lutut. Tapi kalau manusia yang kurang normal, tangan dia panjang sangat. Kalau dia pegang lutut, tak jadi lagi tunduk tu. Masih lagi, katalah dia dah pegang dah lutut, tapi gini. Tangan dia panjang sangat. Bila tangan panjang sangat, barulah sunat dibengkokkan tangan dia ni supaya badan ni straight. Badan ni straight. Baik. Okey, clear. Ada beberapa soalan untuk rukuk dulu. Bukan rokok. Rokok kelapa sawit. Keenam, i'tidal serta tamakninah padanya. I'tidal. Apa makna i'tidal? Pertengahan. Sebab dia lah pertengahan semayang. Daripada berdiri, lepas tu nak pergi ke sujud kan. Pertengahan ataupun kesederhanaan, itulah makna dari segi kamus dia. Kalau buka kamus, itulah makna i'tidal. Tapi dari segi istilah, makna i'tidal ni kembali berdiri selepas rukuk, ataupun mengembalikan rupa setelah rukuk. Itu makna istilah dia. I'tidal serta tamakninah padanya, iaitu dia kata kembali daripada rukuk. Nampak? Kembali daripada rukuk, iaitu kembali berdiri. Sebab sebelum rukuk tu buat apa? Diri. Maka kembali daripada rukuk tu makna kembali pada berdiri. Berdiri betul bagi orang yang semayang berdiri, dan kembali kepada duduk yang lurus bagi orang yang semayang duduk. Jadi nak tengok i'tidal dia nak buat macam mana. Kalau sebelum rukuk dia berdiri, i'tidal dia wajib diri. Kalau sebelum rukuknya duduk, i'tidalnya wajib duduk. Dia ikut sebelum rukuk. Jangan pula masa sebelum rukuk berdiri baca Fatihah, lepas tu dia pun rukuk. Lepas rukuk dia pergi duduk atas kursi. Tak boleh. Sebab dia kena kembali sebelum rukuk tu. Kembali sebelum rukuk tu buat macam mana? Berdiri. Kalau kembali sebelum rukuk tu duduk, memang awal lagi semayang tu duduk dah. Lepas tu dia rukuk kan. Lepas tu dia kena kembali pada duduk tu balik. Sebab duduk itulah asal sebelum rukuk. Boleh faham tak? Itu maksud dia. Dan bila dia kembali berdiri, jadi bila kembali berdiri ni ada banyak cara dan banyak khilaf lah. Ada yang tangan di sisi. Jadi gini, bila kita Sami Allah liman hamidah, ada juga yang letak tangan macam ni balik. Sami Allah liman hamidah. Boleh? Tak masalah. Sebab betul lah, kembali sebelum masa rukuk kan kita buat macam ni kak. Sama. Ataupun kita buat Sami Allah liman hamidah, tangan di sisi. Ataupun angkat tangan di sisi. Pun betul juga. Sebab apa? Sebab diri dalam semayang ada yang begini, kan? Ada yang ni atas pusat, ada yang atas pusat, ada yang bawah pusat, ada yang di sisi. Jadi mana-mana kembali pada tempat berdiri tu dira'i. Jadi kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, dia nak mera'ikan cara berdiri dengan letak tangan, dengan cara berdiri letak tangan di sisi. Sebab dua-dua ada hadisnya. Jadi bila sembahyang baca Fatihah, tangan di sini, mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi bila kembali i'tidal tu, lepas daripada rukuk tu, tangan diletakkan supaya mera'ikan berdiri. Ambil juga hadis yang kata berdiri tangan di sisi. Faham? Faham tak ni? Tapi kalau nak buat macam ni boleh tak? Boleh. Yang tak boleh? Gini. Itu tak ada. Tak ada. Itu mazhab Ayah Pin.
Ya. Ha. Boleh nak? Itu makna i'tidal tu biar faham. Makna i'tidal tu maknanya kembali kepada sebelum rukuk. Dari segi istilahnya lah. Dan boleh tak kita sebut Allahu Akbar? Boleh, cuma pelik lah. Asalnya memang tu pun. Masa zaman Nabi dulu memang lafaznya Allahu Akbar. Kemudian ada sahabat dia tambah. Kan? Dalam bacaan i'tidal tu. Dia menambah-nambah pujian. Bila menambah-nambah pujian, habis semayang Nabi toleh belakang, Nabi tanya siapa yang menambah-nambah ni? Nah, sahabat mula tak berani nak ngakulah, takut Nabi marah. Nah, lepas tu Nabi kata bukan apa. Saat dia menambah dalam semayang tadi, aku tengok berpuluh-puluh malaikat turun untuk angkat apa yang dia lafazkan. Baru sahabat ni ngaku saya. Jenis macam kita gak. Nampak? Tanya Tok Guru tanya buat semua senyap. Lepas tu Tok kata siapa yang buat tu saya nak bagi ni. Memang saya. Lama dah buat. Gitu gak. Jadi dia berkata saya lah. Lepas tu Nabi puji. Start dia tu lah Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Apa makna Sami Allah liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Nah. Sebab tu kita kata Rabbana lakal hamd. Nah, Tuhan kami bagi engkau lah pujian. Tu. Baik. Dan berdiri tegak. Janganlah bengkak-bengkok. Diri tegak elok-elok. Tamakninah dalam i'tidal. Sekarang tamakninah dia pula. Dalam i'tidal tu pun ada tamakninah. Setiap rukun ni ada tamakninah. Iaitu tetap anggota seperti keadaannya ketika sebelum rukuk. Tadi macam kita sebut tadi. Mesti anggotanya tetap. Jangan bergerak-gerak. Sekurang-kurang sesaat gitulah. Maknanya sekadar subhanallah. Lepas tu nak garu ke apa ke, terpulang lah. Tapi biar dia tetap dulu. Jangan sambil-sambil garu lah, lepas tu jalan terus. Tak ada tamakninah lah macam tu. Sebab tak tetap. Jadi berhenti dulu. Sami Allah liman hamidah, henti. Lepas tu rasa nak garu, baru garu. Jadi janji ada masa tu kita berhenti sekejap. Gitu. Seperti keadaan ketika sebelum rukuk. Jika adalah keadaannya rukuk itu berdiri, maka hendaklah tetap semula berdirinya. Ini macam tadi dia sebutlah. Kalau sebelum rukuk tu berdiri, maka dia kembali berdiri. Dan jika keadaannya rukuk itu duduk, hendaklah tetap semula duduknya. Kalau sebelum rukuknya dia duduk, maka dia kembali pada duduk. Ini rukuk dalam berdiri lain, rukuk dalam duduk lain. Cerita dia. Selesai. Ketujuh, sujud serta tamakninah. Sekarang rukun yang ketujuh iaitu sujud. Sujud ni maksudnya apa nama tu? Panggil apa tu? Sembah lah. Macam mana bukan sembah? Mengabdikan, macam itulah lebih kurang. Itu makna sujud. Maknanya kita menyembamkan muka ke bawah lah, menghinakan diri. Serta tamakninah. Jadi sekurang-kurang sujud itu bersentuh sebahagian daripada dahinya akan tempat sembahyangnya, yakni tempat sujudnya. Sujud yang paling kurang ataupun paling simple ialah bersentuh sebahagian daripada dahi, bukan keseluruhan dahi. Kena faham. Contohlah dia ni jenis apa? Jenis rambut leper ke dahi tu panggil geng apa? Gerunggih kemudian. Jawab tak tahu. Grunge. Cik Syarul rambut kelepek gitu kan, macam style Korea, tutup sebelah mata kan. Jadi kalau semua dahinya tertutup, tak sah sujud. Tapi kalau pak selai je jatuh, sini dah gigi, sini dah gigi, kena tak sebahagian dahi? Kena, sah. Tak ada masalah kan. Jangan syadik sangat kan. Tak boleh. Nak selai je, tak apa, tak ada masalah. Janji ada bahagian dahi ni seluah-luah ni. Kena tak apa. Tak payah kata geng gerunggeh, geng grunge tu. Geng tahfiz pun kalau pakai serban tutup sampai dahi, tutup habis gini. Lepek, orang panggil pakai kopiah ceper. Kopiah dia ke depan, tutup habis dengan dahi-dahi. Tak boleh tak? Tak sah tak mayang. Walaupun nama tu Imam Mekah kan. Sebab sujud tak kena dahi.
Ada. Ataupun sujud-sujud ekor serban panjang sangat, pok berlipat kena ke dahi pun tak boleh juga. Jadi pastikan dahi terbuka. Anggota sujud yang boleh yang wajib terbuka dahi je. Lain tertutup tak ada masalah. Tangan pakai glove tak ada masalah. Glove welding pun tak apa pakai. Pelik dia. Abah-abah welding tu semayang. Boleh. Tutup lutut memang tutup lah kan seluar pendek. Kan. Lepas tu kaki pakai stokin boleh. Yang tak boleh tutup dahi je. Dahi kena buka. Okey. Baik. Mana tadi? Wajib pada tiap-tiap rakaat itu 2 kali sujud. Jangan buat sekali. Wajib 2 kali setiap rakaat. Kalau terlupa, kalau terlupa, sujud pertama, lepas tu bangun-bangun tu berdiri balik. Macam mana nak buat? Sebab masa berdiri tu baru teringat, aku sujud sekali je tadi. Ataupun dia jadi tu imam, makmum tegur, kan? Subhanallah, sujud mana? Mana bangun tu berdiri. Jadi macam mana nak buat? Wajib dia turun semula. Wajib turun semula. Tang mana yang dia belum buat? Lepas sujud tadi dia bangun terus. Jadi dia tak buat duduk antara 2 sujud. Turun balik duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud kedua baru bangun balik semua. Sebab apa? Sebab apa kena turun balik? Sebab tu barang wajib. Barang wajib kalau tertinggal kena patah balik. Kan? Kena patah balik. Barang sunat kalau tertinggal tak boleh patah balik. Patah balik batal sembahyang. Kena ingat itu dia punya formula. Kalau lama tak ingat, dia terlupa, dia buat sujud sekali je masa rakaat pertama. Waktu sembahyang overconfident. Sampailah rakaat keempat. Masa tahiyat akhir baru syaitan peringat. Tadi rakaat pertama sujud sekali. Dah tahiyat akhir dah ni. Innaka hamidun majid dah. Tinggal lagi nak bagi salam. Baru teringat, rakaat pertama tadi sujud baru sekali. Jadi rakaat 2, 3 dan 4 semua tak terpakai. Jadi dia dalam tahiyat akhir tadi, dia kena tukar, jadikan duduk antara 2 sujud, kemudian dia sujud yang kedua, maka yang itu baru jadi rakaat pertama balik. Kena tambahlah lagi lepas tu. Dia jadi kena pergi ke tempat tu balik. Jadi yang selepas-selepas dia semua tak terpakai. Boleh faham tak? Anggota sujud itu 7. Anggota sujud ada berapa? Ada 7. Pertama dahi. Kedua dan ketiga, 2 dan 3 sekali. 2 tapak tangan iaitu perut tapak tangan dan perut anak-anak jari. Maksud di sini tangan kanan dengan tangan kiri dikira satu-satu. Ni 1, 2, 3. Yang dimasukkan tapak tangan tu ni perut jari. Jadi kata Tok Guru tak sah kalau sujudnya mengelembung. Faham mengelembung? Tangan dia gini. Jadi bila tangannya begini, perut jari tak kena di tempat sujud. Tak boleh. Jadi kena buka dan tekapkan dia. Nak kena buka, tekapkan dia. 2 tapak tangan iaitu perut tapak tangan dan perut anak-anak jari. Semua anak-anak jari ni panggil perut anak jari. Perut dia ni semua ni kena-kena di tempat sujud. Keempat dan kelima, 2 lutut. Lutut kanan dengan lutut kiri lah. Lepas tu ada yang tanya kat, kalau lutut ada sebelah Ustaz? Masa zaman Mak Rempit tu cabut lutut, bantai lek. Tak apalah, buat yang mana ada lah. Takkan nak paksa kat kot. Yang mana ada lah. Kan? Ada dia tanya, kalau 2 tangan tak ada, macam mana nak sujud? Lah sujud lah. Tak payahlah nak buat macam mana tangan tak ada. Kan? Jangan buat bodoh kan. Orang kata yang ada lah, yang tak ada tak ada. Kata tak ada, kata 7 anggota tak ada. Dengan dahi-dahi tak ada. Nak macam mana? Ikut mana yang ada lah. Kan? Dia gitu. Kan? Bab semayang bukan payah sangat. Ke-6 dan ke-7. 6 dan 7, 2 tapak kaki iaitu hujung anak-anak jari kaki. Baik. Ini banyak orang silap buat ni. Sujud ni katalah ni kaki kita. Kan? Jadi ini dipanggil perut jari kaki. Jadi masa sujud tu
kena tekan gini ah. Nampak? Kena tekan gini. Maknanya kena perut jari tu mesti di sejadah, di tempat kita sujud. Nak? Kemudian ada sedikit khilaf di kalangan ulama. Sekiranya dia tak mampu tekan, kalau tekan sakit, ataupun kalau tekan patah jari dia. Tulang dia rapuh sangat, tekan sikit patah terus, maka letak gini. Tapi bagi orang yang tak mampu perut jari tadi, yang mampu kena buat, wajib ni. Pada nak tak sah sujud. Kalau tak mampu ke, letak. Kemudian ditekan sedikit. Kan? Yang tak boleh membelakangkan perut jari begini, jari kaki dia. Itu tak sah sujud. Kalau dah lama buat, kena ganti balik, qada balik semayang, tak sah semua. Tu. Okey, boleh semua jari. Walau Ustaz, payah sampai nak semua jari. Jari saya ada satu sengit Ustaz. Nampak? Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, kata ulama. Mana kata contohlah bahagian bila nak lipat tu, jari kelingking ni terkeluar sikit begini. Jadi memadai jari kelingking tu biar letak, walaupun tak boleh nak tekan sampai anak perut jari dia. Tapi yang lain yang boleh kena, bagi kena. Dia gitu. Baik. Wajib tamakninah pada sujud. Tamakninah sujud pula. Dan wajib memberatkan sedikit, menekan kepalanya pada sujud. Bila sujud, wajib hukumnya kita tekan kepala ni ke depan sedikit. Mana sujud ni tekan gitu. Jangan tekan kuat. Tekan kuat seret darah habis dari. Tekan sikit gitu. Makna itulah fungsi kaki tadi tu. Kaki belah belakang ni dia tolak, dia tekan gini, kepala pun ke depan sedikit. Tu cerita dia. Tapi jangan kuat sangat. Sunat melepaskan dua tapak tangannya. Maksud melepaskan dua tapak tangan ni buka. Jangan buka besar sangat, buka merenggangkan sedikit. Supaya apa? Supaya setiap perut-perut jari itu kena. Tapi hukumnya sunat. Dan lagi membetulkan dua bahunya. Bahu tu bagi kemas elok. Maksudnya masa kita sujud, tapak tangan ni kedudukannya berselari dengan bahu. Gini. Allah, kan kita bilang Allahu Akbar sini. Maknanya kalau ni sama dengan bahu. Bukan letak tepi telinga. Kan letak tepi telinga gitu. Tak, sini sama dengan bahu. Dan menghalakan anak-anak jarinya ke pihak kiblat. Jari-jari ni semua menghadap kiblat. Semua menghadap kiblat. Serta kitab yang baru dia tulis apa sini? Serta apa? Lepas kiblat tu serta apa? Macam mana eja dia? Tala bertalakafnun, gitu. Bertalkin apa? Apa? Bertekan ke? Ada lam situ dah. Bertolak, bertolakan di atasnya, serta bertalakan kot. Pandai tahu Jawi lama ni. Itulah atasnya. Dah. Kalau baca kat masjid surau kat luar nanti, buat baca laju bahagian ni. Serta bertalakan di atasnya. Yang seterusnya wajib. Macam ni. Itu taktik dia. Kena pandai ke? Dan kita tak boleh. Jangan buat pandai ke? Buat terus je lah gitu. Anda ingat kita macam tu, rupanya ustaz-ustaz lain pun sama ke? Kadang-kadang anak sembang sama-sama ustaz ni lah, ustaz sama-sama ustaz. Ustaz ngaji Mesir pun balik Mesir. Hebat juga, lebih kurang je. Kan? Dia kata kadang-kadang tu nak baca hadis tak ingat baris, buat baca laju ustaz ni. Takut silap kan. Jadi buat baca laju. Dan kadang-kadang kita bukan ingat semua tak. Kadang hafal dah tapi dia macam sama-sama, tak tahu nak ingat. Gitu. Pandai-pandai kan apa. Baik. Wajib
tertinggi ponggongnya daripada kepalanya ketika sujud. Bila sujud, wajib ponggong lagi tinggi pada kepala. Tak boleh kepala lagi tinggi pada ponggong. Tinggi lagi ponggong. Kalau dia semayang atas bukit. Ni bukit gini, sini kalau Malaysia ni jarang-jarang lah, kan, nak berlaku benda gini. Tapi kalau di Mekah ada. Sewaktu di Bukit Safa dan Marwah, kita tengah duduk sa'i situ, main lari-lari situ, tiba-tiba azan kumandang. Lepas tu dah nak semayang lah. Bila nak semayang, nak semua pakat terus masuk sah lah. Dekat situ ada bukit, ada macam batu-batu sikit. Jadi hati-hati. Bila duduk situ tengok, kalau kita semayang situ berbukit tu, kalau kita sujud, adakah ponggong kita akan lagi tinggi pada kepala? Kalau ponggong kita lagi tinggi daripada kepala, sujud tu tak sah. Dia kena kepala lebih rendah daripada ponggong, baru sujudnya sah. Tapi jangan pula bahagian curam turun bukit gini. Diri okey lagi steady. Nak sujud guling tu ke depan. Langgar tu ponggong tu imam. Tu. Jadi kena tengok. Kenapa hikmah dia disuruh sujud tu ponggong lebih tinggi pada kepala? Supaya menghinakan diri. Dalam ponggong ni ada apa? Ada emas. Apa benda? Dalam ponggong. Ada apa dalam ponggong ni? Tahi ni. Nak semulia mana pun kita ni, warak alim untuk wali ke, dalam ponggong tetap ada tahi. Betul tak? Jadi bila sujud kepada Allah, menghinakan diri, kepala yang kamu rasa macam kamu hebat sangat, kepala ni, muka ni macam laku sangat, orang duk cium tangan kamu lah apa semua ni, kamu rasa hebat. Sehebat mana pun muka kamu, sujud depan aku, ponggong kamu lagi tinggi pada muka. Maknanya menghinakan diri. Jadi jangan act lah, maksudnya begitu. Jangan sombong sangat, jangan rasa hebat sangat. Bila sujud, ponggong lagi tinggi pada kepala. Tu. Baik. Kelakuan yang sempurna pada turun kepada sujud itu, ini nak turun macam mana pun terpulang. Sebenarnya tak ada disyaratkan. Cumanya ulama menetapkan adab-adab. Jadi kelakuan yang paling elok, yang paling cantik bila nak turun daripada iktidal kepada sujud, macam mana nak buat? Ialah meletakkan dua lututnya dulu. Letak lutut dulu, kan? Lepas tu kemudian dua tangannya, yakni tapak tangan, baru letak tangan. Kemudian barulah dahi, kemudian barulah hidung. Jadi maknanya macam inilah. Sami Allah liman hamidah, nak turun Allah, lutut dulu, lepas tu baru tangan, lepas tu baru kepala sujud. Gitu. Jangan kepala dulu. Kepala dulu kembung gitu. Nampak? Tu yang benjol tu pun. Lutut dulu, bukan kepala dahi, kepala lutut dulu. Dia dengar salah. Dia dahi turun dulu. Habis bengong jadi. Kepala lutut turun dulu, baru tapak tangan, baru dahi, lah kali hidung. Lepas tu pakai mah ni macam mana? Pakai mah hidung tak kena. Asal hukum kalau hidung, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, asal hukum kalau hidung tak kena tempat sujud, hukumnya makruh. Jika dalam keadaan biasa-biasa. Tapi kalau keadaan itu ada masyaqqah, ada masalah, ada wabak dan sebagainya, sebab menyebabkan disuruh oleh pemerintah, sebab dia ada kaedah fiqh, dipanggil macam mana? Apa lupa dah. Keputusan al-hakimul, macam mana tak ayat dia? Yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat khilaf. Maknanya pada waktu ni dia disuruh walak kepada keputusan pemerintah. Jadi pemerintah kata kena pakai mask. Bila pakai mask supaya nak mengelakkan wabak, jadi hidung kita tak kena tempat lantai tu. Hukumnya terangkat makruh, tak jadi makruh. Ada. Tapi pandai-pandailah nak pakai mask ke tak nak pakai mask ke. Gitulah. Baik. Tapak tangan, kemudian dahi, kemudian hidungnya, selesai. Sunat merenggangkan dua lutut dan dua tapak kaki. Ini bagi lelaki. Perempuan kejap lagi. Muslimin dahulu.
Sunat merenggangkan dua lutut. Maksudnya dikangkangkan sedikit lutut, bukan kumuncup. Bukakan sikit lututnya. Buka lutut lagi apa? Dan dua tapak tangan. Tangan ni dibuka, dikepakkan. Jangan dikuncupkan, dikepakkan. Besarkan sedikit. Kalau semayang dapat-dapat lain ceritalah. Ni kalau semayang seorang. Dan merenggangkan perut daripada peha. Jangan buat perut ni rapat dengan peha. Habis renggang dah Ustaz, kena juga. Macam mana perut buncit? Habis renggang dah, kena juga dia kata. Tak apa. Ini yang perut jenis boleh renggang. Renggang-renggang kan. Sunat renggang. Dan lagi merenggangkan siku daripada lambung rusuk. Tadilah kita sebut siku ni dibuka bagi laki-laki, dia kata. Dibuka begini. Dalam hadis Nabi kata sekira-kira anak kambing boleh lalu. Anak kambing betul lah yang kecil, bukan anak kambing besar, anak kambing kecil dia boleh lalu di bawah ni. Tu dia buka. Jangan kira bapak kambing buka sini besar. Nah, anak kambingnya kecil. Dan perempuan pula, sunat bagi perempuan merapatkan dua lutut. Perempuan lutut bagi rapat sikit, jangan kangkang besar-besar, kecil-kecil je. Dan dua tapak kaki sambung rapat. Kalau lelaki renggang, kita buat gini. Sini lah, kaki kanan, kaki kiri gini. Kalau perempuan, kaki kanan, kaki kiri dia sambung sekali macam ni. Masa sujud tu. Tu. Dan merapatkan perut kepada peha. Dan perempuan jangan besar sangat, kecil-kecil, rapatkan perut dengan peha tu. Dan merapatkan siku kepada lambung. Kemudian siku dengan lambung ni panggil lambung. Tu perempuan. Ini rusuk. Tiada sah sujud. Dan Nabi larang dalam hadis sujud macam anjing. Kalau sujud macam anjing, dia sujud ni, lengan ni letak atas tempat sujud. Tahu tak? Macam ni. Macam ni. Itu. Nampak tak? Macam tu. Tak boleh. Nabi larang. Lengan kena angkat, buka. Banyak ni. Kadang-kadang kita pasal semayang kan. Macam tu. Tolong betulkan. Kan? Kita lagi pula orang pondok nak buat contoh pada orang awam. Ni orang pondok pun semayang macam tu. Jadi buat betul lagi. Buka, angkat lengan. Jangan macam ni. Angkat lengan. Gitu. Tiada sah sujud di atas benda yang bergerak kerana gerak ni. Tak sah kita sujud atas benda yang bergerak kalau kita bergerak. Tu maksud dia. Bergerak kita, bergerak dia, tak sah sujud atas tu. Contoh apa? Ekor serban. Bila kita bergerak, ekor serban ni bergerak tak? Bergerak. Jadi sujud atas dia tak sah. Kain telekung, kan? Kita bergerak, kain gerak. Kita sujud atas kain telekung kita tak sah. Tapi kalau sejadah bergerak, kita bergerak dia tak? Tak bergerak, dia statik situ. Kan? Jadi kita pun sujud atas dia tak salah. Begitu juga kain ridak. Melainkan kain ridak yang di atas bahu. Bila kita sujud, duduk atas dahi gini. Tak sah. Tapi kalau kain ridak yang dibentangkan di lantai, itu tak apa. Boleh nak? Dan dalam kitab Sabilal Muhtadin disebut, kalaulah ekor serban itu terlampau panjang, kan? Katalah dia jenis amal sunnah, amal pakai serban. Tiba-tiba serban hilang mana tahu, sangkut kat tepi tu, kambing ambil, kan? Jadi nak masuk sembahyang, alamak tak ada serban, rugilah, luput fadilat. Besar pahala sembahyang pakai serban. Lepas tu ada kain putih yang panjang gitu kan, yang orang buat lapik untuk buat sejadah tu. Dia pun ambil bahagian hujung, dia gulung, dia baluk. Lepas tu dia sujud atas kain tu juga. Sah ataupun tidak? Syukur? Sah? Sah ke tidak? Sah sujudnya. Sebab apa sah? Sebab bila dia bergerak, kain tu bergerak tak? Tak bergerak. Walaupun kain tu bersambung. Dia bukan masalah sambung tak sambung. Masalah dia bergerak ke tak bergerak. Itu bicara dia. Tu kena faham ayat. Sebab tu kita baca sini. Dia kata, mana tadi? Tiada sah sujud di atas benda yang bergerak kerana bergerak. Kerana geraknya. Jadi elat dia ataupun pain dia ialah gerak, bukan sambung tak sambung. Gerak tu masalahnya.
Sebab terlampau panjang, jadi kain yang hujung-hujung tu tak bergerak dah kalau kita bergerak. Sebab dia panjang sangat, boleh sujud atas tu. Boleh faham? Ni wire ni, wire mat. Kita bergerak agak dia. Lepas tu kita pergi sujud atas dia. Tak boleh. Nak? Jadi jagalah wire tu jangan sampai kita sujud. Lepas tu sebelum semayang tu adjust dulu wire tu biar lalu kat tepi. Takut dia mengganggu. Habis selesai dan kita akan sambung nanti ke 8. Bahasa lama dia tulis ke 8. Lama dah tu. Duduk antara dua sujud. Kemudian sekejap sedikit soalan. Ada orang tanya. Mak saya pernah bernazar untuk sembelih kambing jika anak kerjaan. Tapi anak ia tu, bahasa. Tapi anak ia tu masih tak dapat kerja. Walaupun dah masuk umur 30-an dan kambing tu pun makin tua. Boleh ke kambing tu disembelihkan you makan? Apa you? You untuk makan. Jadi ulang. Soalan dia, mak dia nazar untuk sembelih kambing jika anak dia dapat pekerjaan. Kalau anak dia dapat kerja, mak dia nazar nak sembelih kambing. Tapi anak dia masih tak dapat kerja. Sampai dah masuk umur 30 lebih tak dapat lagi kerja sampai ni. Dan kambing tu pun makin tua dah. Kambing tu tak umur 30, tak tahu umur berapa dah kambing, tua dah. Dia takut kambing mati dulu. Boleh ke kambing tu sembelih untuk makan? Baik. Jadi soalan ni dia takyin, tu masalahnya. Tahu takyin? Takyin dia menentukan kambing tu. Patut bila nazar, umur sudahlah. Mana-mana kambing lah. Jadi senang. Jadi kambing tu tua, ambil kambing muda lain pula. Sebab kita sebut kambingnya. Tapi ni dia sebab dia tunjuk kambing tu. Saya nazar kalau dapat kerja kambing ni kambing. Kambing pula dah tua dah. Kambing. Tunjuk kambing tu pula. Tengok, ingatkan boleh cepat dapat kerja, tak dapat lagi. Kambing dah makin tua. Jadi macam mana kira? Baik. Dia begini, pertama sekali hukum nazar kena ingat. Nazar ni wajib kena tunai. Tak kira lah macam mana pun, sebab mu dah berjanji dengan Allah, tetap kena tunai apa yang kamu lafaz. Dan nazar ialah dengan lafaz. Dalam hati tak jadi nazar. Kita terlintas dalam hati, kalau khatam kitab Zadul Muta'alim ni, aku nak belanja kawan-kawan air kosong. Tu tak jadi nazar sebab dia lintas hati. Saja ulama panggil. Adapun nazar ni dengan lafaz mulut, lafaz yang soreh jelas. Saya bernazar, dan disebut ada perkataan nazar situ. Saya bernazar bahawa sekian. Kalau jadi sekian. Dan nazar ni dia ada syarat. Maksud syarat tu bila jadi, baru jadi wajib. Contoh macam tadilah, dia kata saya nazar, mak dia nazar kalau anak dapat kerja sembelih kambing. Jadi wajib sembelih kambing tu bila anak tu dapat kerja. Selagi anak tu tak dapat kerja, kambing tu tak jatuh wajib disembelih. Kena faham. Nazar tu hukumnya jadi wajib bila selepas dapat syarat yang diminta. Syarat diminta dapat kerja. Jadi lepas dapat kerja wajib sembelih kambing. Sebab dia nazar itu. Jadi sebelum dapat kerja tak wajib lagi sembelih kambing tu. Baik. Jadi dia risau, takut lagi kambing makin lama makin tua, mati kambing. Barulah lepas tu anak dia dapat kerja. Macam mana kira? Okey, baik. Jadi di sini ada tiga cara atau tiga pandangan lah. Yang kita buka daripada kitab-kitab dan dengan penjelasan daripada ulama-ulama. Yang pertama, kalau kita nazar benda yang dia hilang ataupun mati dengan sendirinya, bukan kita buat dia mati sendiri, maka nazar tu kira habis. Jadi tak payah ganti dengan kambing lain ke apa, kira macam tu. Sebab yang matikan tu siapa? Dia berjanji dengan siapa? Mana Allah ambil dah. Selesai dah lah. Kan? Baik, jadi kalau dia punya tunggu tak dapat kerja lah kali mati kambing.
Nah, selesai dah nazar dia, tak perlu diganti dengan nazar yang lain. Sebab mati dah, cuma rugilah tak dapat makan daging kambing mati macam tu je. Kan? Mana boleh makan bangkai lah. Dia kena sembelih. Kan? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, digantikan nazar tu dengan nazar yang lain. Maknanya tukar nazar. Dia niat kata dia nazar kata kalau dapat ni, kan? Tapi kan kambing ni matilah, tu kambing dah tua lah. Kan? Dia kata tukar nazar boleh tak? Boleh tukar dengan syarat kata ulama, tapi ni sebahagian ulama. Ada juga pandangan ulama kata tak boleh, tapi ada sebahagian kata boleh. Yang kata boleh tu kata syarat dia mesti lebih daripada apa yang dinazarkan. Maknanya kambing tu dia kena lebih daripada kambing tu. Contoh, dia nazar kambing, sembelih lembu. Jangan cari lembu tua ke, cari lembu muda. Yang lambat sikit nak mati. Cari lembu tu. Jadi dia tukar nazar pada lembu. Boleh. Sebab apa? Sebab daging lembu dengan daging kambing mana banyak? Banyak lembu. Maka dikira lebih. Yang tak boleh kurang daripada dia. Tukar nazar lah. Dah, kita nak sembelih mula, ayam dah. Tak boleh. Nampak? Melainkan kata ulama, ayam tu lebih besar daripada kambing. Nak syarat dia, ilat dia, sebab dia ialah lebih banyak. Sebab kalau bila dia dengan binatang sembelihan, ada nazar dengan barang. Jadi kalau binatang sembelihan yang kita nak kena kira lebih tu atas berat dia, ataupun tujuan apa kita ambil daripada dia. Kita nak ambil daging dia, jadi daging kena lebih. Tapi kalau nazar barang, contohnya lah, kalau dapat kerja, saya nak bagi motor ESP kepada budak pondok, contoh dia kata gitu. Dia nazar gitu. Tiba-tiba dia nak tukar nazar. Jadi yang ni motor tadi cerita kambing. Kalau motor nak kira macam mana pula? Takkan nak kira daging motor, mana ada daging. Jadi motor dia ikut dia punya mahal dia. Jadi kalau nak tukar nazar, kena ambil yang lagi mahal daripada motor tu. Jadi nak tukar nazar, kena tukar. Saya tukarlah nazar daripada ESP jadi R1. Boleh. Nampak? Kalau turun daripada ESP, tak boleh. C70 lah tukar, tak boleh. C70 bawah lagi daripada ESP. Boleh faham maksud dia? Itu yang kedua, makna tukar nazar. Yang ketiga, cara ketiga, kalau dia tak nak tukar nazar, dia kata payah, batal terus lah. Kan? Sebab kambing nak mati dah, dia kata batal terus. Kalau dia nak membatalkan nazar, dia kena kafarah, kena denda. Dalam Al-Maidah ayat 89. Macam mana bunyi? Macam mana ayat dia? Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Dapat tak? Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Hendaklah dia bagi makan 10 orang miskin. Kan? 10 orang miskin. Lepas tu sambung ni macam mana? Min awsatima tut'imuna ahlikum, seperti mana kamu bagi makan kebiasaannya pada ahli keluarga kamu. Maksudnya makanan yang mengenyangkan. Jangan bagi cekedih. Bagi cekedih 10 orang tak boleh. Mana mengenyangkan. Biasa kita orang di masyarakat kita Malaysia makan apa? Nasi dengan lauk siap. Bagi nasi dengan lauk tu pada 10 orang miskin. Kalau tak mampu, au kiswatuhu, kan? Betul? Betul lah. Au kiswatuhum, yakni bagi mereka pakaian 10 orang. Tak boleh bagi makan, bagi pakaian. Atau au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang hamba. Tahrir, merdekakan, raqabah, seorang hamba. Kalau semua ni tak boleh nak buat, faman lam yajid, kalau tak mampu nak buat, fasiyamu salasati ayam, hendaklah dia berpuasa 3 hari 3 hari, tak semesti berturut, 3 hari je. Sama ada selang-selang ke ataupun berturut-turut ke, terpulang janji 3 hari. Dan niat puasa tu sahaja aku puasa kafarah daripada nazarku. Tu kena puasa 3 hari. Jadi 3 cara kita bagi tadi. Jadi moga-mogalah dia nak buat yang mana, satu nak batal nazar tapi dia kena kafarah, ataupun tukar nazar tapi mesti lebih daripada asal nazar dia. Dan yang ketiganya, biarkan sajalah kambing tu terus mati. Gitu. Kan? Tapi kalau katalah
kambing tu hidup lagi tapi tua sangat dah. Tiba-tiba dapat dah kerja. Wajib sembelih juga kambing tu. Walaupun memang dah teruk, sengit dah jalan, tak kira dah. Sebab dia takyin kambing tu tak boleh ganti kambing lain. Kan? Melainkan dia nak niat tukar nazar. Jadi gitu dalam bab nazar. Jadi ulama kata bila nak bernazar, ambillah nazar yang mudah, jangan terlampau yang kita kata susah kita nak buat. Kan, ambil mudah-mudah adalah ini kalau dapat ni aku nak puasa 1000 hari. Jenuh. Sehari pun payah. Nampak? Jangan. Mudah-mudah je. Kan? Tadi nak belanja kawan-kawan air kosong. Dah. Nampak? Dapat pahala tak? Bukan beli ni dapat pahala. Tu. Jadi cukup sekadar tu dulu pada tengah hari ini, dan insya-Allah jika ada kesempatan masa kita sambung nanti duduk antara dua sujud pula dalam kitab kita ni insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.